Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga ketenangan, keceriaan dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha di page. Alhamdulillah, hari yang ke-23 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okey, tajuk hari ini adalah Jihad Wanita. So, adakah anda faham sebagaimana kita seorang wanita ni sangat-sangat banyak pengorbanan dan amanah serta tanggungjawab yang Allah titipkan kepada kita, insyaAllah. Andai kita lakukan dengan seikhlas hati, insyaAllah Allah akan berikan pahala dan juga ganjaran serta darajat di hari akhirat kelak. Andai kita sabar dan redha, insya-Allah itulah kunci sebuah syurga. Okey, boleh tolong share dan kongsikan laju-laju Soleha punya link pada hari ini. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, antara jihad dan pengorbanan seorang wanita yang kita kena ambil tahu adalah seorang wanita diamanahkan untuk menjaga makan, pakaian, minuman seorang suami dan juga anak-anaknya. So, peranan seorang isteri dalam rumah tangga, especially dalam institusi kekeluargaan, rumah tangga, wanita sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang emak, bonda dan juga sebagainya. InsyaAllah, andai kita setiap hari lakukan segala suruhan Allah ni dengan penuh rasa tanggungjawab, insyaAllah Allahu ya bari akan memberikan kita pahala yang berlipat kali ganda. Sebab tu, emak-emak jangan merungut penat, emak-emak jangan merungut tak larat nak buat semua ni, tak daya, tak mampu, tetapi bersabarlah. Jaga niat kita, niatkan, ya Allah, semoga apa yang aku lakukan, ibadah, pekerjaan ni, aku hanyalah niatkan kerana-Mu, ya Allah. Niat lillahi ta'ala. So, bila kita jaga niat awal pagi, insya-Allah Allah akan permudahkan segala rutin harian kita. Kita nak manage keluarga kita, kita nak masak, nak didik anak-anak, nak tengok kerja sekolah anak-anak. InsyaAllah, bila kita jaga niat kita di awal pagi, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. So, niatlah, sahaja aku bekerja, berdakwah, berniaga, melakukan rutin harian rumahku kerana Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan juga ketenangan dalam setiap urusan yang kita lakukan, insya-Allah. So, seorang wanita tugasnya adalah pembantu rumah tangga, di mana seorang ketua rumah tangga adalah seorang suami. Suami adalah pemimpin keluarga. Isteri adalah pembantu kepada suami, di mana isteri di rumah membantu suami untuk mendidik anak-anak, membantu suami untuk menyediakan makan, pakai dan segalanya. InsyaAllah bila semuanya teratur, rumah tangga kita pun akan dalam keadaan aman, bahagia, sentiasa rasa gembira, insyaAllah. So,
Di sinilah bagaimana kita nak hidupkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. InsyaAllah kita selalu kena berpegang kepada niat kita. Kita kena selalu berpegang kepada amanah yang Allah berikan ni. Kita lakukan dengan seikhlas hati. Jangan merungut, jangan komplain, jangan marah-marah, jangan stres. Jauhi segala emosi-emosi negatif supaya rutin harian kita dapat berjalan dengan lancar dan kita pun happy untuk menghadap muka suami kita, anak-anak kita, semuanya akan berjalan dengan sangat lancar insya-Allah. Okey, yang kedua, jihad seorang wanita. Wanita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari kecil. Selepas seorang wanita berkahwin dengan suami and then dapat anak, time itulah nak menyusukan anak, nak membesarkan anak, nak mendidik anak dengan acuan Islam yang sebenarnya. So, perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Itulah tajuk hari ni. Solehah namakan tajuk hari ni adalah jihad wanita. Di mana Allah jadikan seorang wanita ni sangat-sangat hebat. Allah jadikan seorang wanita ni sangat-sangat kuat. Sangat-sangat hebat dia punya tenaga. Sebab tu seorang wanita yang melahirkan anak berkali-kali, insya-Allah pahala dia melahirkan anak tu ibarat pahala kita sedang pergi ke medan perang. Andai kita mati waktu melahirkan, kita dapat pahala mati syahid insya-Allah. Sebab tu jihad seorang wanita dia takkan terputus setakat itu sahaja. Tugas dia mendidik anak-anak, nak lahirkan anak yang soleh dan solehah, nak lahirkan anak yang sentiasa berhati, berakhlak mulia, yang sentiasa sopan santun, yang sentiasa pandai, anak yang soleh, yang baik kata-katanya, tak cakap yang bukan-bukan. So kitalah ibu bapa yang mencerminkan serta mencorakkan masa depan anak-anak kita. Jihad seorang wanita ni, sebab tu ada kalanya anak-anak sangat rapat dengan ibunya berbanding ayahnya. Ada kalanya anak-anak lebih selesa nak bercerita dengan ibunya berbanding si ayah. Kerana ibu ni sangat hebat. Ibu mempunyai hati yang kental. Seorang ibu sangat lemah lembut. Seorang ibu sangat penyayang. Seorang ibu sangat memahami naluri anaknya. Sebab tu kalau apa-apa terjadi dekat anak, kadang-kadang kita rasa something dekat hati ni. Contohlah tiba-tiba anak kita balik sekolah, anak kita accident. Tiba-tiba kita kat rumah dah rasa tak sedap hati. Itulah antara naluri dan juga insting yang Allah kurniakan kepada kaum ibu, di mana ibu boleh merasai kesakitan anak. Ibu boleh merasai kesusahan anak. Sebab tu doa ibu sangat makbul. Sebab tu doa ibu sangat barakah. Doa ibu tiada hijabnya. Sebab tu dekat dunia ni, kalau kita menjadi anak soleh dan solehah, kita tak jadi anak derhaka, kita selalu mengutamakan keramat hidup kita, kita selalu mengutamakan ibu bapa kita, kita berbakti kepada mereka, selagi itulah Allah redha ke atas kita. Sebab tu, redha kedua ibu bapa terletak kepada redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita tak redha dekat kita, Allah pun tak redha dekat kita. Sebab tu jagalah sekeping hati, jadilah anak soleh dan solehah. Andai kita nak mendidik anak kita pun kita perlu kesabaran yang tinggi. Bukannya kita kadang-kadang dah tak boleh nak melawan, tak boleh nak mengawal kemarahan kita ni, kita dah hilang sabar. Sebab tu sabar itu separuh daripada iman. Sabar itu sentiasa mengiringi orang-orang yang soleh dan solehah. Orang yang beriman, sabar dia tinggi. Sesungguhnya sabar itu tiada batasnya. Sebab tu sabarlah. Jihad seorang wanita, andai dia sabar mendidik anak-anak, sabar melayan kerenah suami, kadang-kadang yang menguji kesabaran. Yelah, kadang-kadang ada kita dengar suami tak solat, suami backing, suami panas baran. So bagaimana seorang isteri nak bersabar dengan seorang suami yang sebegitu? Of course lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa seorang ibu, doa seorang isteri insya-Allah makbul. So dekat sini kita rasa sangat special sebab Allah sangat-sangat mengangkat darjat seorang wanita ni. Especially wanita solehah, dambaan ahli syurga. Wanita yang selalu taat kepada Allah. Wanita yang selalu taat kepada suami. Wanita yang selalu menjaga maruah diri. Wanita yang selalu melebihkan kelebihan keperluan keluarganya berbanding dengan keinginan dirinya. Yelah, kadang-kadang
Contoh, tengok makanan kat dapur dah tinggal sikit. Kita tahu anak kita lapar. Kita tahu suami kita tak makan. Dan kadang-kadang seorang ibu ni sanggup berkorban, tak apalah mak tak makan. Anak-anak yang penting perut anak-anak berisi. Anak-anak kenyang. Kita sanggup berkorban apa saja untuk anak-anak. Betul kan? Betul kan apa yang saya cakap ni? Di mana seorang ibu ni sangat kasih dan sayang kepada anaknya. Sebab tu ibu sanggup susah demi anak-anak. Tetapi yang menyedihkan sekarang, soalnya bila anak dah berjaya waktu besar, anak-anak lupa daratan. Anak-anak menjadi kacang lupakan kulit. Anak-anak dah tak ingat dah jasa ibu bapa dia. Anak-anak lebih suka menyakitkan hati mereka. Sebab tu, hendaklah kita selalu muhasabah diri. Andai rezeki kita stuck, andai keluarga kita tak bahagia, andai hati kita tak tenang, mesti ada salah mana-mana di mana hubungan kita dengan keramat hidup kita, kita tak jaga elok. Kita tak ambil peduli. So, sebab tu rezeki kita sempit, rezeki kita tersekat, keluarga kita, hati kita tak tenang langsung. Sebabnya kita sakitkan hati orang tua kita. Kita tak dapat reda dan restu keramat hidup kita. Dan seterusnya, antara jihad wanita pada masa kini zaman yang penuh mencabar adalah jihad wanita demi mempertahankan maruah diri. Jihad wanita demi mempertahankan aurat diri dia sendiri. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bila keluar rumah, adakah kita menitik beratkan aurat kita? Adakah kita menjaga aurat kita sebaiknya, walaupun hanya dengan ipar, walaupun hanya dengan biras ataupun sesiapa sahaja? Adakah kita cakna ataupun kita tak ambil kisah langsung? Sedangkan kita dah belajar. Batas aurat seorang wanita adalah semua kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi andai kita dah tahu, kenapa kita tak follow? Kenapa kita tak ikut hukum Islam? Kenapa kita tak dengar undang-undang agama Islam, syariah Islam yang Allah telah perintahkan kepada kita untuk kita jaga? Sebab tu, jihad seorang wanita ni terbukti bila mana dia sanggup berkorban untuk menutup aurat dia. Dia sanggup berkorban untuk menjaga keaiban diri dia. Dia sanggup berkorban demi menjaga maruah diri dia daripada dilihat oleh para ajnabi lain. Dilihat oleh para orang yang bukan mahram dia. Sebab tu, seorang wanita yang hebat, dia sentiasa menjaga aurat dia. Dia sentiasa walaupun di hadapan ipar, sentiasa pakai tudung, sentiasa pakai lengan panjang, kaki pun insya-Allah kita jaga pakai stokin. Sebab tu ini antara kita dengan Allah. Nanti Allah akan persoalkan di hari akhirat kelak, kenapa engkau di hadapan iparmu engkau tak jaga aurat, engkau sengaja membuka rambut? Adakah engkau tak tahu mereka ni adalah antara golongan yang tak boleh kita nak tunjukkan aurat? So, sekuat manakah hati kita nak mempertahankan aurat dan jihad dalam diri kita untuk menjaga maruah diri kita? Kita takut orang berkata-kata dekat dunia, tetapi kita tak takut hukuman Allah. Kita takut orang menilai kita, kolot, dengan ipar pun nak berkira. So, dekat sini, soalnya bukan itu. Soalnya adalah hukum Allah, tetap hukum Allah. Sedangkan kita dekat dunia ni, kita dah tahu dah hukum paras aurat wanita di mana. Tetapi kita sengaja mendedahkan. Lagi seronok upload di Facebook, lagi seronok upload di status WhatsApp. Suka sangat orang puji-puji, suka sangat orang tengok-tengok aurat kita ni. So, alangkah malunya. Sebab tu tajuk petang ni adalah jihad seorang wanita. Sebagaimana seorang wanita nak mempertahankan maruah diri dia, nak mempertahankan rasa malu dalam diri dia, adalah dia menjaga segala perintah Allah, menjadi seorang wanita solehah, takkan sesekali mendedahkan aurat, walaupun diri dia cantik, itulah lagi wajib untuk kita tutup. Dan yang keempat, antara jihad seorang wanita adalah berusaha untuk menjadi isteri yang solehah, berusaha untuk menjadi isteri yang menyejukkan hati suami. Suami nak minum air, buatkan. Suami nak makan makanan tengah-tengah malam, buatkan. Itulah namanya jihad seorang isteri. Walaupun kadang-kadang kita rasa penat, badan kita sakit-sakit, kita demam, badan kita demam urat. Kadang-kadang tengah-tengah malam suami balik lewat pukul 1, suami minta buatkan makanan, kita sedang mengantuk. Tetapi sebab kita sedar, inilah jihad seorang wanita, di mana seorang wanita ni akan bangkit dan buat apa saja demi tanggungjawab dia terhadap suami. Sebab tu,
Seorang isteri yang solehah sentiasa taat pada cakap suami dia. Seorang isteri yang solehah, dia akan mendengar arahan suaminya. Seorang isteri yang solehah sentiasa menjaga anak-anak, sentiasa menjaga keluarganya dengan seikhlas hati. Dan kita berusaha untuk menggembirakan hati suami, masakkan makanan yang sedap-sedap, selalu menyantuni, hidangkan makanan, makan secara berjemaah, insya-Allah. Dan yang terakhir, apa yang Solehah nak share dengan anda petang ni, jihad seorang wanita itu terbukti apabila kita ni adalah tempat memberi semangat dan ketenangan kepada seorang suami. Kadang-kadang seorang suami ada masalah, kita perasan, seorang isteri perasan kalau seorang suami tu ada masalah. Dan Allah ciptakan seorang wanita tu adalah untuk menghiburkan pasangannya, adalah untuk menghiburkan dan menjadi qurratu a'yun buat suaminya, penyejuk hati, pengarang jantung. Bukannya kita berkasih sayang hanya sebelum bercinta. Sebelum bercinta tu hendaklah kita elakkan, tetapi bercintalah selepas berkahwin, bercintalah selepas bernikah, di mana kita seorang jihad wanita ni, di mana kita nak jaga hati suami, di mana kita nak dengar tempat suami meluah. Kadang-kadang waktu PKP ni tiba-tiba dia dibuang kerja. So apa peranan kita sebagai isteri? Apa tugas kita sebagai isteri untuk memberikan dia kata-kata semangat? Bagi dia dorongan bahawa yakinkan dia bahawa rezeki ni adalah jaminan Allah. Tak semestinya waktu PKP ni bila kita dibuang kerja rezeki kita tersekat. Tetapi masih ada lagi 8 jalan rezeki yang lain telah Allah jamin. Seperti di dalam Al-Quran, Allah telah jamin ada 8 jalan rezeki yang berbeza. So antaranya kadang-kadang rezeki tu datangnya daripada anak, kadang-kadang rezeki tu datangnya daripada jiran sebelah, kadang-kadang rezeki tu datangnya daripada suami atau isteri. Sebab tu bila kita dah tahu dah punca rezeki tu datang dari mana, kita jaga seeloknya. Jangan kita abaikan. Jangan kita anggap benda-benda ni adalah remeh. Tetapi cuba jaga keberkatan rezeki. Cuba tarik perhatian Allah. Cuba tackle hati suami. Cuba tackle hati anak-anak. Di situlah kebahagiaan bermula dalam sebuah keluarga. Sesungguhnya syurga seorang isteri tu terletak di bawah telapak kaki suami. Andai kita menjadi isteri yang derhaka, nerakalah tempat kita. Tetapi andai suami kita reda, dia cakap yang abang reda terhadap segala apa yang ayang buat dekat dunia ni, abang restu untuk ayang masuk syurga. So dekat situ suami telah mendoakan kita. Suami telah mendoakan kita, di mana kita bila kita dekat dunia ni, bila suami ucapkan kata-kata tu, alangkah bahagianya suami reda kita, suami restu kita, suami cakap kita ni isteri solehah, suami sentiasa mengiyakan bahawa kita ni adalah antara kalangan bidadari syurga. So insya-Allah apabila kita baik dengan suami kita, insya-Allah pilihlah mana-mana pintu syurga yang kita nak masuk, insya-Allah kita dapat masuk dengan selamat dan gembira, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah minta maaf atas salah silap. Solehah cumalah hamba yang lemah. InsyaAllah kita cuba perbaiki di lain masa. Solehah doakan agar anda semua menjadi seorang wanita solehah, wanita dambaan ahli syurga, wanita yang sentiasa Allah sayang, dan wanita yang sentiasa menyejukkan hati suami dan membahagiakan rumah tangga, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.